الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوته إلى يوم لا ريب أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر وعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Allah SWT, Tuan Imam dan kuasa Hakim, muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT diberi kesempatan dan takdir yang terbaik untuk dipertemukan kembali dalam sesi tazkirah zuhur. Pertemuan yang lepas telah bincangkan ayat 123 surah Baqarah yang merupakan ayat yang memulakan kewajiban pensyariatan puasa Ramadan. Itu ayat yang turun pada 10 Sya'ban tahun 2 Hijrah. Maka turunnya ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam yang telah dibincang dalam pertemuan yang lepas. Dan pada tengah hari ini kita cuba bincangkan ayat 184 yang berkaitan juga dengan puasa, di mana Allah SWT mengatakan ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Puasa ni bukan pada sepanjang hari kita ada hari yang tertentu boleh. Ada hari-hari yang ditentukan haram untuk berpuasa. Maka hari-hari yang haram berpuasa, Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamun Nahar. Maka 5 hari itu diharamkan berpuasa. Maka hari-hari itu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam perkara melibatkan puasa ini, maka kita boleh berpuasa melainkan pada hari yang diharamkan berpuasa. Dan berpuasa hanya pada hari yang diwajibkan, iaitu pada sepanjang Ramadan. Maka tidak ada Ramadan yang kurang daripada 29 dan tidak ada Ramadan yang lebih daripada 30. Itulah hari-hari yang telah ditentukan, iaitu paling bawah yang 29 hari dan paling tinggi 30 hari. Dan Rasulullah SAW sepanjang puasa Rasulullah hanya berpuasa 2 hari saja, 2 kali saja yang betul-betul mencukupi 30 hari. Adapun bakinya semuanya puasa Rasulullah 29 hari. Maka di situ kita lihat bahawasanya 29 dan 30 hari. Tapi sekiranya ada situasi yang menyebabkan kita masih lagi tak sempurna puasa 30 hari, maka ketika itu kita tidak wajib berpuasa. Maka benda ni dibuat dalam jangkaan-jangkaan hukum pada zaman dahulu, dinamakan sebagai fiqh-iftirabi, jangkaan-jangkaan hukum. Tak berlaku zaman dulu. Di zaman sekarang berlaku benda ni. Sebab apa? Sebab kita kadang-kadang pergi Mekah naik kapal terbang. Dulu tak ada naik kapal terbang. Jika terbang, Allahu'alam. Zaman dulu saya tak tahu ada tak kita terbang. Zaman sekarang hukum ada. Ada orang terbang tu kan. Jadi bila adanya kenderaan seperti mana kapal terbang ni menyebabkan ada masa-masa kita akan mungkin berpuasa 31. Ada masa-masa kita akan mungkin berpuasa 28 hari. Maka siapa yang berpuasa 28, dia kena sambung sehari selepas Ramadan. Siapa yang puasa 31, maka pada hari ke-31 itu dia tidak boleh berpuasa. Sebab hari yang tertentu boleh. Maka lebih ke 30, maka tidak ada dalam perbuatan Rasulullah SAW. Sebab contoh, dia naik kapal terbang pergi ke biasa Mekah lah, kita pergi bulan puasa ni, bulan puasa Mekah. Maka kalau dia sebelum dia pergi Mekah, dia bermula daripada Malaysia ni, maka kalau katakanlah Malaysia tengok anak bulan, tengok anak bulan, nampak anak bulan, banyak sangat bulan nampak kan. Tak ada meragukan lagi. Maka bila nampak anak bulan, maka Malaysia puasa dulu. Tiba-tiba Saudi tengok tak nampak anak bulan,
Bila Saudi tak nampak 6 bulan, kita nampak 6 bulan, kita puasa awal. Bermaksud kita dah hari pertama dah. Saudi belum masuk hari pertama lagi. Dan kita pergi ke Mekah, puasa dan terus beraya di sana. Maka bila kita terus beraya di sana, orang Saudi tengok 6 bulan tak nampak juga. Maka bila tak nampak, Rasulullah kata apa? Fakmilu indata Ramadan Salasina Yauman. Fakmilu indata Sya'ban Salasina Yauman. Sempurnakan Sya'ban atau Ramadan 30 hari. Maka orang Mekah buat 30 hari. Kita yang awal hari ni datang ke Malaysia ni, kita akan buat 31. Maka 31 tidak ada. Maka kita buat 30 hari. Buat 30 hari. Nanti hari 31 buat apa? Hari 31 tu maka sunat menahan diri. Jangan duk makan straight tengah orang ramai tu, ditangkap dengan polis Saudi tu. Dia kata, saya tidak puasa, saya 31 hari. Dia pun tak faham, ayam ni dia pun tak faham. Maka apa-apa cerita balai dulu. Merasa masuk balai 3-4 jam, barulah Mutawif datang. Beritahu dia ni Malaysia puasa awal 31 hari. Kalau ikut mazhab kita Syafi'i, maka kita tidak diwajibkan berpuasa dah. 30 hari tu dah. Kalau terlebih, maka tidak perlu untuk berpuasa. Menahan diri itu sunat. Tapi jangan tunjuk ke orang. Sebab apa? Boleh menimbulkan fitnah. Tak buat kerja tempat lain kan. Ataupun kadang-kadang kita tengok alam bulan tak nampak-nampak. Kita sebelum pergi Saudi naik ke terbang tu, tengok alam bulan tak nampak. Tak nampak, maka kita tak puasa. Saudi tu tengok alam bulan, dia tak nampak terbalik. Maka dia puasa awal, kita puasa lewat. Dia dah sehari, kita baru belum puasa lagi. Maka kita pergi Saudi. Sampai Saudi, dia tengok 6 bulan, maka dia tengok 6 bulan, nampak 6 bulan. Maka dia puasa 29 hari je. Bila dia puasa 29 hari, kita tadi lewat sehari. Maksud kita baru 28. Dia baru 28, pada hari dia raya tu, kita 29. Haram hukumnya berpuasa pada hari raya. Maka tak cukup pada 29 tadi, kena puasa selepas tu. Selepas tu, ulanglah bila masa dalam tempoh tahun selepas tu, maka tambahkan 1 hari lagi. Itu melibatkan hari-hari yang tertentu dalam puasa Ramadan pun. Perbincangan para ulama ini tentang 28 hari atau 31 hari. Maka hari yang ditentukan hanyalah pada 29 hari dengan 30 hari. Seterusnya, ayat seterusnya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka bagi orang-orang yang marid, bagi barang siapa, faman kana minkum maridan, barang siapa di kalangan kamu, itu di kalangan orang-orang yang wajib berpuasa, maridun, dia sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan bermusafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaklah dia tunda pada hari lain. Tunda pada hari lain, maka siapa yang bermusafir, maka boleh dia berbuka puasa. Cuma dalam mazhab Syafi'i, yang dikatakan musafir yang berhak mendapat keringanan ialah sama macam musafir yang berhak untuk meninggalkan solat Jumaat. Itu musafir yang musafir sebelum subuh. Sebelum subuh hari itu, katakanlah nak balik Kelantan, dia balik selepas sahur, pukul 4 pagi, 4:30 pagi, 5 pagi boleh. Tapi kalau dia balik selepas azan maghrib, azan subuh, maka dia tidak boleh membuka puasa. Dia kena dia balik, dia keluar daripada kawasan dia sebelum subuh. Mungkin malam tu lepas tarawih, maka sebelum subuh. Tak kira subuh-subuh tu, hari sebelum tu, 2 hari perjalanan, hari sebelum tu dia balik, maka dia boleh meninggalkan puasa. Cuma bila meninggalkan puasa ini, Allah SWT mengatakan antasumu khairul lakum, dalam ayat lain. Maka lebih baik kalau kita berpuasa. Maka bila satu suruh, satu lagi suruh buka, satu lagi suruh, lebih baik puasa. Maksudnya para ulama bincang, maksudnya ialah bagi siapa yang biasa berpuasa sunat, siapa yang biasa berpuasa sunat, maka lebih baik dia berbuka puasa, mengambil keringanan yang Allah bagi. Jadi bagi siapa yang payah nak puasa sunat, puasa ganti tak habis lagi, maka jangan berbuka. Walaupun boleh berbuka, dia musafir, maka walaupun boleh berbuka, tapi lebih baik jangan berbuka. Sebab apa? Hutang yang dulu tak boleh bayar, nak tambah hutang baru, lebih jangan. Maka sebab itulah ada 2 tadi. Satu, suruh buka puasa bagi siapa yang musafir. Tapi dalam ayat lain, antasumu khairul lakum, kalau kamu tetap berpuasa, itu lebih baik bagi kamu. Maka maksudnya kalau kita jenis puasa sunat selalu, maka berbukalah, sebab itu keringanan daripada Allah. Tapi kalau jenis payah nak puasa sunat, puasa ganti tak boleh lagi, jangan menambah hutang.
ya, maka teruskan berpuasa lebih baik bagi kamu. Kamu tu maksudnya kamu yang jarang puasa sunat, kamu yang payah nak puasa gaji. Maka kalau orang jenis ni jangan tanggung-tanggung. Tapi kalau dia jenis biasa sunat, maka lebih baik dia ambil keringanan tadi. Ambil keringanan. Cuma agak-agak lah, janganlah makan ketika orang ramai kan. Sehingga makan kan. Terus lampu depan orang kan. Aku nampak soal makan tu. Clear, tak ada orang lain dah. Clear dah tu. Dah menimbulkan spekulasi kan. Persepsi macam-macam. Orang kadang jahil, dia bukan tahu kita musafir. Maka dia kata macam-macam lah. Oh, dia tu lama je, orang puasa pun tak puasa. Jadi jangan. Jadi lebih baik kalau kita ni somebody, maka sorok-sorok lah. Kalau nobody tu makan pun tak siapa buat lama je. Maka somebody ni ikut sorok sikit. Walaupun benda tersebut dibenarkan oleh syarak, tapi dalam keadaan sunat untuk kita menahan diri, pertama untuk mengelak persepsi yang pelbagai. Jadi bagi siapa yang marid dan sakit juga dibenarkan untuk berbuka puasa. Sakit ada dua. Satu sakit yang sakit sangat-sangat yang sampai tak boleh buat apa-apa, itu bab lain. Nanti kita nak baca ayat dia. Satu lagi sakit yang tak sampai, sakit yang tak teruk. Bukannya paralyze, lumpuh, bukannya dah tak boleh gerak dah. Dia masih boleh gerak sikit apa, sikit segi gigi, cabut apa, cabut geraham, sakit tu. Maka bagi siapa yang sakit, fa'idatun min ayyamin ukhar, boleh dia tunda pada hari yang lain. Sakit ni bukan sekadar sakit aja. Para ulama mengkiaskannya dengan segala perkara melibatkan darurat dan mudarat. Darurat dan mudarat. Maka siapa yang terlibat dengan perkara melibatkan sakit atau benda-benda yang darurat atau mudarat, maka dia boleh berpuasa pada hari lain. Dia tunda puasa dia, maka dia boleh buka pada hari itu. Inilah yang dibincang oleh para ulama tentang situasi sekarang ni. Sekarang ni atlet kita sedang nak pergi ke Sukan Commonwealth di Glasgow. Sukan Commonwealth ke Sukan Asia. Sukan Asia di Ancient Sukan Commonwealth di Glasgow sekarang ni. Jadi mereka pergi ke Glasgow tengah puasa ni. Saya Jumaat lepas dengan kumpulan lawn ball. Tapi kita beritahu dia boleh berbuka puasa. Tapi antasumu khairul lakum, kalau mereka tetap berpuasa lagi bagus. Kita beritahu dia ini satu jihad kepada kamu. Kamu berjihad untuk memberikan suatu benda yang hebat, pendama negara, pendama umat Islam dan sebagainya. Walaupun orang yang tak setuju kalimat saya ni, bagi saya pertama ni dia boleh berbuka puasa. Sebab apa? Sebab antasumu khairul lakum. Kalau boleh kita desak kita beri semangat pada mereka untuk tetap juga berpuasa. Tapi kalau dia nak ambil selain pada azimah pun boleh ambil, itu hukum asal boleh ambil, tetap puasa. Tapi kalau dia nak ambil keringanan pun boleh. Sebab apa? Dia termasuk di kalangan orang-orang yang darurat atau mudarat ataupun sakit yang sebut dalam Quran ini, wa man kana minkum maridan aw ala safarin. Maka bagi siapa yang marid sakitnya melibatkan darurat dan juga mudarat. Sebab tu kita tengok dalam kitab lama dulu. Dan kitab lama dulu menyatakan barang siapa yang membanting padi, bila banting padi di bulan Ramadan, maka boleh dia berbuka puasa. Cuma ulama Syafi'i mengatakan wajib dia berpuasa pada hari itu. Cuma bila sampai masa tak larat, barulah dia berbuka. Maka boleh berbuka. Sebab apa? Sebab kalau tak berbuka akan timbul mudarat. Apa mudarat dia? Pertama, mudarat kepada ekonomi dia. Dah dia kerja banting padi. Banting padi, kalau kena 10 kali banting, ni bukannya banting rotan tuan-tuan, ini banting padi. Banting padi ni saya pun tak ingatlah berapa susahnya. Cuma saya kecil tu pernah banting padi. Masa tu punya tempat tepuk padi tu ada. Sekarang ni jangan sabut banting lah, pakai telefon aja. Kau kereta kan aku punya padi. Telefon aja, tak ada banting-banting lah. Dia kalau telefon aja apa ceritanya? Dia kalau kena puasa lah. Tapi kalau tahun 70-an dulu memang banting sungguh. Maka bila banting ni benda yang memang berat. Tengah panas, banting pula terdekat yang berat. Kalau berpuasa terus, kemungkinan tak sempat nak habiskan padi tadi. Ustaz, kita banting lepas raya lah. Tuan-tuan, ini padi ni tuan. Padi ni kalau banting lepas raya, biarkan sebulan, habis tumbuh lah padi tu. Habis bercambah padi tu. Dia kena buat dulu. Kalau tak buat, mudarat pada makanan dia, pada rezeki dia, pada padi tadi. Dah timbul bazir pula, kawan setan. Elok setan tak ada, jadi kawan tak kan.
maka dia menyebabkan mudarat. Maka para ulama mengharuskan berbuka puasa, tapi wajib puasa dulu. Bila sampai keadaan tak larat, barulah mula berbuka. Bila sampai tak larat. Begitu juga dengan contoh yang seterusnya, zaman 80-an pula. Orang pula ramai orang kerja berat, kerja kontrak. Dulu Indon tak ada kerja kontrak kan. Dulu kontrak dia orang Melayu. Baru datang dari kampung kerja kontrak apa semua. Ayah saya satu orang kontrak buat parlimen tu, insyaAllah. Kita akan kerja situ pula nanti. Jadi kita lihat bagaimana bila kerja kontrak tu penat bukan sikit-sikit bawa batu ni, pakai skop keren, bawa pakai kerja sorong tu, buat silap aja tayar tu, dia punya track tu, lain kerja jadi dia kan. Buat benjol orang bawah, buat masalah. Maka dia wajib berpuasa. Dan bila sampai masa dia tak larat dalam pening apa semua, bawa tanah tadi, buat skop dan sebagainya, bawa kerja sorong, maka ketika itulah dia boleh berbuka puasa. Tapi kalau dia antasumu khailakum lagi bagus. Kalau dia tetap berpuasa lagi bagus. Maka pada zaman sekarang orang bukan kerja banting-banting lah. Orang bukan kerja buat buruh binaan sekarang. Orang lain pula buat buruh binaan. Bukan hanya kita lah. Tapi kita sekarang ni pekerjaannya ialah bersukan. Maka sebab itulah para ulama keluarkan pandangan bagi golongan yang bersukan, yang maksudnya bukan main takraw petang-petang kat rumah tu. Kalau main takraw petang-petang, dia bukan orang yang dibenarkan berbuku. Sebab siapa cik penyakit dia main bola petang-petang, waktu tengah puasa ni dia buat tournament kan, kerja gila. Tapi kalaulah melibatkan profesion, memang kerja dia buka mata basuh kali basikal, celik mata kali basikal, pejam mata pun mimpi pun basikal juga. Maka profesion dia basikal, maka dia juga boleh mengambil keringanan. Sebab mudarat kepada kerjaya dia, mudarat kepada dia punya rezeki, mudarat kepada agak anak dia, mudarat kepada nama negara dan sebagainya. Itu lebih kepada mudarat kepada individu besar. Maka kita lihat, sebab itulah diharuskan untuk berbuka setelah sampai masa tak larat. Cuma saya respect dengan Azizul Hasmi, walaupun kita beritahu pada dia, memang saya sesuai dengan panel di Malaysia Negara, anda boleh berbuka puasa dengan tim anda semua, harus berbuka puasa, tapi antasumu khairul lakum. Jadi kalau kamu tetap berpuasa, itu yang terbaik. Maka Allah bagi dua pilihan. Kamu boleh berbuka puasa sebab mudarat dan darurat jadi, tapi kalau kamu tetap berpuasa, itu yang terbaik. Maka dia tetap berpuasa, tuan. Bagi dia akan melakukan suatu benda yang menaikkan nama umat Islam. Dan dia juga tunjuk kepada kami dan seluar panjang dia akan pakai untuk tournament tersebut. Maka ni nama dakwah. Kita semua puasa, tak cerita bab suar pun. Tapi kita semua puasa, dia pandai-pandai tahu dah. Ni kalau puasa dia seluar pendek apa cerita. Maka dia pun buat seluar panjang. Dia email pada kami, Ustaz, kami akan pakai, dia akan pakai seluar panjang ni. Kita beritahu, Alhamdulillah, bagus. Kita boleh datang puasa kami, dan kami tengok, bagus, Alhamdulillah. So buangnya panjang lah, sampai ke bawah sikit tutup tu. Maka okey lah, Alhamdulillah. Cuma bila sampai masa tournament, dia diharamkan pakai seluar tu. Itu masalah dia. Masalah yang kata, kalau pakai juga dibatalkan penyertaan. Kalau ikut kami pakai aja. Bila menang nanti, kalau batal kita lawan kat kuat nanti. Kita mungkin jadi peminta pertimbangan yang lain. Dia pakai juga seluar pendek tu. Ini sekurang-kurangnya iman tu dah berubah lah. Dia dakwah ni benda yang panjang, kita dakwah benda lain pula. Tapi sekurang-kurangnya dah sampai dakwah tadi. Maka ini melibatkan bukan sekadar hukum, melibatkan fiqh dia melibatkan juga perkara melibatkan dakwah. Jadi dalam bab melibatkan atlet ni, maka atlet-atlet yang memang disebut sebagai atlet sukan berprestasi tinggi. Ini bukan majlis sukan sekolah-sekolah wilayah setuan, ni tak. Tuan bekerja, kamu buat bulan Ramadan saja cik nakit. Maka kita tak ada kuasa nak mengubah dekat peringkat dunia tu. Sukan Commonwealth, sukan Asia, memang dia buat sekarang ni. Dia bukan dia nak buat sebab memang pusingan tu gitu. Pusingan setiap datang di bulan Julai dengan bulan Ogos, itulah 4 tahun sekali, itulah time dia. So kita buat Islam ni puasa, dia ada pusingan dia. Kadang-kadang bulan 1, kadang-kadang bulan 2, kadang-kadang bulan 3, sampai time tu. Kena lah. Bukan ini semua Yahudi, memanglah sukan dari Yahudi. Kita pun tahu. Cuma taklah sangat-sangat Yahudi dia tu. Kenapa dia tak lawan Yahudi tu sukan? Nak pergi Syria takut. Pergi lawan sukan ni, lawan kafir tu. Dan buat macam mana Algeria buat. Algeria tuan-tuan, walaupun dia harus
ulama dia benarkan dia berbuka, tapi tetap dia berpuasa. Sampaikan goli dia pakai luar panjang. Tengah-tengah main tu dia boleh ambil plastik tepi gol untuk berbuka makan rumah. Takkan hebat tu penyiman. Dia sanggup bertahan. Bagi dia ini suatu perjuangan dia. Sebab nak lawan dengan semua dengan dia kata ni, dia antara yang mampu ke depan Algeria. Bahkan semua berpuasa. Pada itu walaupun ni main bola dunia ni, kamu dah kampung buat jalan macam tu je. Tak payah dia kejar kan, dia bola dunia 90 minit per jam non stop. Tak boleh tukar 3 orang je. Aku tukar 10 orang pergi juga. Dan juga bagaimana dia tetap berlawan dengan suatu benda yang terpegang, antasumu lakum. Kalau kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu, walaupun kamu boleh dapat keringanan, maka dia ambil azimah. Dan dia azimah, bahkan dia dapat duit juta, dia dapat duit hasil daripada kemenangan tempat yang ke-16. Tempat ke-16 dapat juta tuan-tuan. Kalau kita menang Piala Malaysia yang tak mana-mana punya ranking dunia ni pun dapat macam-macam, maka mereka 16 di dunia mereka dapat juta tuan. Tapi mereka tak ambil duit sekupang, tak ambil. Mereka ambil semua duit tadi, mereka serahkan kepada tabung Palestin. Mereka mengatakan Palestin lebih memerlukan duit tadi. Maka itu namanya satu usul dakwah dalam sukan. Maka di situlah bila sembang pada dakwah, otomatik seluarnya akan panjang. Itu pandai-pandai lah dia lagi. Mungkin kali ini tak semua seluar panjang. Akan datang, dia akan jadi coach, dia arah seluar panjang. Tak pernah masuk tim negara seluar panjang kan. Kalau dah coach macam tu, saya jumpa coach di MSN, dia bawa 15 tahun. Maka syarat dia sebelum pergi Padang semayang asal dulu. Semayang asal dulu. Setiap kali tu dia ada baca Yasin, dia apa semua. Barulah budak ni tidak perlu dipaksa, dia akan panjangkan seluar dia. Maka tu dakwah dalam kerasukan. Dan kita lihat ini juga sama juga. Maka dalam pemain-pemain yang dalam sukan berprestasi tinggi, mereka harus untuk mengambil keringanan berdasarkan ayat tadi, "Pemangkan minkum maridun." Maridun sakit. Sakit ini bukan sekadar sakit macam tu je. Sakit ini maksudnya yang darurat dan mudarat. Benda-benda yang membawa mudarat. Maka kalau dulu benda melibat apa? Banting padi, orang kerja berat dan sebagainya, sepanjang tahun kerja berat, maka dia boleh berbuka pada hari itu. Dan sekarang ni ialah profession ni ialah melibatkan sukan. Maka sukan yang tak berat, sukan yang berat. Sebab saya wakil dunia ni, boleh buka? Boleh. Kita tengok sukan lah. Sukan apa? Apa yang awak wakil? Catur. Catur tak payah lah. Apa sembang ni kalau awak catur? Wakil catur tak payah buka puasa. Ni cerita ni kalau berkayu basikal ni, kayu basikal benda-benda ni, maka yang wakil catur tak payah ambil. Yang bukan catur yang melibatkan keperluan kederat, maka wajar diambil. Ataupun yang memang melibatkan, tak boleh terjejas. Contohnya penembak kan, dia tak boleh terjejas. Kalau lapar sangat, cukup lari dia penembak kan. Maka dia tak sihat sebenarnya. Pada orang awam dia sihat. Dia seorang atlet berprestasi tinggi, dia seorang tak sihat. Dia tak sihat, dia boleh berbuka. Bila minum aja, okey balik mata-mata dia kan, nampak dia semua. Maka dia seorang tak sihat, boleh berbuka. Dia sampai masa ni. Tapi bagi atlet berprestasi tinggi, maksud bukan atlet main bola petang-petang kampung tu, tidak. Ini prestasi tinggi cerita dia. Profession ni atlet. Buka mata main bola, tutup mata mimpi pun main bola juga. Orang jenis itu boleh. Itu dinamakan sebagai prestasi tinggi. Atlet tinggi, maka dia boleh mengambil keringanan. Dia juga kita buka dalam itu juga dalam keringanan boleh bagi si ibu. Kita buka kita fikir, si ibu kalau dia menyusukan anak dia, tiba-tiba bila menyusukan anak dia, dia rasa tak larat, maka dia boleh buka puasa. Sebab kita orang lelaki tak pernah menyusukan anak, kita tak tahu rasa larat tak larat tu. Ni cuba kalau kita tengok isteri kita kan, anak lelaki pula menyusu pula banyak, anak perempuan tak pun sikit susu dia. Anak lelaki tak nak susu botol, nak susu mak dia juga. Kena kembar, jenuh. Kena tak kembar pun anak lelaki banyak susu dia tuan. Kena malam tu dia tidur, siang dia jaga, minum sebanyak mungkin. Kalau minum tak apa-apa lagi, kawan ni dah puasa kering dah, maka berwajar untuk dia buka. Maka bukan dia sakit, isu dia budak dia takut sakit nanti, maka mudarat pada budak tu. Jadi sakit ni bukan sekadar sakit yang terbaring tu, tapi sakit tu maksudnya mudarat dan darurat.
Maka sebab itulah para ulama kita benarkan benda melibatkan mudarat dan darurat. Maka darurat kita ni ada banyak darurat dalam maksud syariah kita, darurat dalam menjaga nyawa, walaupun tak sampai jaga tak mati, tapi benda tu penting, benda tu penting. Maka sebab itulah kita lihat ada beberapa perkara yang lebih keringanan oleh Allah SWT. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan seterusnya dalam ayat seterusnya Allah SWT mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang yang tidak mampu langsung berpuasa, fidyatun ta'amu miskin. Tadi yang boleh puasa, tapi hari itu tak boleh puasa. Di hari lain boleh. Hari itu terpaksa banting padi, hari itu terpaksa sebab skripsi dan sebagainya, tapi hari lain boleh. Tapi yang kedua Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu, barang siapa yang yutiqunahu, yang sakit tua sangat dan paralyzed, ataupun yang sakit tak boleh buat apa dah, tak boleh puasa dah. Siapa yang mengesahkan? Doktor yang mengesahkan. Kalau kita sendiri mengesahkan tak boleh. Kenapa tak puasa ni? Air rasa gastrik. Siapa sahkan? Air rasa lah. Tak boleh. Dia kena doktor yang mengesahkan. Kalau doktor sahkan memang gastrik, memang tidak perlu puasa. Itu pun tak semua gastrik tak boleh puasa. Ada gastrik yang boleh puasa. Itu bincang doktor lah. Bacaan saya je. Yang tidak bagaimana, kalau doktor sahkan tak boleh puasa, jangan puasa. Maka tak perlu puasa. Maka orang termasuklah ayat seterusnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka fidyahkan dengan memberi makan pada orang miskin. Fidyah dia. Fidyah ni bukan banyak mana pun. Jangan fikir fidyah ni berapa besar, 50,000 ke tak. 50,000 rupiah pun tak. Allah Alam lah, tak tahu apa. Rasa tak sampai 50,000 rupiah. Sebab apa? Sebab fidyah ini ialah 600 gram beras, atau secupak. Zaman dulu sebut secupak, zaman ni sekarang ni cupak tak jumpa dah. Kita tak tahu cupak tu macam mana. Maka gantang tak tahu mereka siapa yang Piramli dia kan, 40 orang penyamun. Ada gantang, atau gantang Baghdad yang boleh. Kalau betul pun. Jadi dia ada cupak, satu gantang 4 cupak. Jadi setelah diukur sekarang ni ialah 600 gram. Satu cupak 1 gram, kalau 1 kilo 3 ringgit lebih beras, maka secupak dalam 2 ringgit. Kalau buka dalam web zakat tu dalam RM8. Kita tahun 2010 ni tak tertukar, tak tahu buat tukar dah. Kita tengok itu masih lagi RM8. Maka tu lama punya maklumat 2010. Siapa lah pegang, tolonglah tuan tukar sikit, update sikit benda ni orang tengok. Mungkin dah update Allah Alam. Jadi kalau sekarang ni saya letakkan RM2. RM2 satu hari. Maka inilah dia rahmat Allah SWT supaya semua orang merasa. Orang yang kena sakit berat, lagi berat sakitnya, lagi banyak puasa dia boleh buat. Maka mudah ni. Kalau dia dah sakit, langsung paralyzed, tak boleh buat apa, sakit yang memang doktor kata tak boleh puasa, dialah orang paling banyak boleh buat puasa. Sebab apa? Masuk aja Ramadan boleh bayar dah. RM2 kali dengan 30 hari, RM60 selesai masalah. Dah puasa 30 hari. Kita ni duk bilang hari lagi, 20 lebih hari lagi. Belum tentu lagi habis ni. Dan kita lihat orang sakit lebih mudah puasa daripada orang yang sihat. Maka orang sakit bayar RM2 ni. Lepas habis Ramadan, masuk je Syawal. 1 Syawal haram puasa. Masuk 2 Syawal orang lain mula puasa, Ramadan puasa 6. Dia boleh bayar terus. Itu berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Izzuddin Abdul Salam, mengatakan puasa 6, bukan puasa Ramadan, puasa 6 pun boleh bayar fidyah. Hujah ni kita lihat, kalaulah puasa wajib itu boleh bayar fidyah, puasa sunat lagi dah boleh. Itu namanya kita kiaskan dan kita tafsirkan, benda yang besar boleh, benda yang kecil lagi boleh. Itu yang kaedah yang guna dalam mazhab Syafi'i. Kalau buat yang besar, yang kecil otomatik dapat. Itu juga berdasarkan ayat ni. Ayat ni kata apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa langsung, maka hendaklah bayar fidyah kepada orang-orang miskin. Quran sebut miskin ni, tak sebut fakir pun. Ustaz, fakir tak dapat lah. Fakir tak payah sebut, automatik dapat. Itu kaedah dia. Kalau sebut yang besar, yang kecil tak payah sebut pun automatik dapat. Jadi fakir automatik dapat walaupun tak sebut dalam Quran. Sebab apa? Selagi disebut yang besar, maka itu kaedah diambil hukumnya. Kalau disebut yang besar, yang kecil automatik dapat. Maka kalau disebut puasa Ramadan boleh bayar fidyah, puasa sunat lagi lah boleh. Cuma kita tak biasa buat. Sebab apa? Sebab semua sihat berlaku. Bila semua sihat berlaku, kita tak pernah mengamalkan orang sakit ni. Yang orang sakit dia lagi mudah untuk bayar fidyah.
lebih mudah untuk puasa. Masuk 2 Syawal, 12 ringgit. 6 hari Syawal kali dengan RM2, 12 ringgit. Sekotak Marlboro je. Sekotak Marlboro selesai lah tuan-tuan. Dapat apa? Kana siyamu da'i, dapat puasa sepanjang tahun. Kita jenuh mencari 6 hari ni. Hari Sabtu Ahad rumah terbuka, macam-macam terbuka ni, pergi terbuka juga. Isnin sampai Jumaat jenuh juga. Dengan supplier terbuka, syarikat terbuka, kawan-kawan open, macam-macam lah. Akhirnya puasa barai, tak pernah tutup pun, lagi terbuka je. Tak pernah cari 6 hari je. Tapi orang yang sakit, selesai hari kedua puasa, 6 hari kali dengan RM2, 12 ringgit. Sekotak Marlboro je. Maka alangkah nikmatnya siapa yang sakit. Nikmat tak senang betul. Yalah, dia diuji dengan sakit, lepas tu sihat. Okey lah tu. Allah uji dengan sakit, Allah uji dengan lapar. Maka fair lah. Dua-dua sakit juga tu, lapar pun sakit tu kan. Nanti kita bertahan ni. Ni lama lah ceramah. Kita berhenti jangan risau. Saya tak agak lama. Jadi itulah bagaimana itulah dia yang dinyatakan dalam Quran dan dikiaskan oleh ulama. Maka kalau yang wajib pun boleh, yang sunat lagi dah boleh. Maka itu nama sebab buat yang besar yang kecil dapat. Itulah mazhab Syafi'i juga. Siapa buat semayang, buat puasa qada di bulan Syawal, maka dia dapat sekali puasa Syawal. Siapa yang tak nak, 1 peluru 2 ekor burung, nantaklah, buatlah satu peluru 1 burung. Siapa yang nak, yang rajin, 1 peluru dia boleh dapat banyak burung. 1 peluru dia buat benda yang besar, benda qada di bulan Syawal, dia dapat puasa Syawal. Kemudian dia buat pada hari Isnin, dapat puasa Syawal dan juga puasa qada dan puasa hari Isnin. Tapi niat yang besar tu lah, dapat yang kecil, waktu kecil dapat kecil. Kalau dia tahu dan dia berpegang pada pendapat tersebut. Kalau dia tidak pegang, dapat 1 peluru 1 burung je lah. 1 pulang lah, siapa nak 1 burung silakan. Siapa nak 1 peluru sampai 4 burung pun boleh, kalau pandai cara menembak dia. Dia pandai lah. Qada puasa pada bulan Syawal, pada hari Isnin, jatuh pada ayyamul bayad, dapat 4. Kenyang kita kan. Akhir zaman ni bila ada pahala-pahala yang percuma tu, ambil lah. Jangan belakang sangat Tuhan tak nak ambil. Tak siapa yang nak ambil terpuluh tu pulang juga. Itu juga ada pandangan para ulama. Okey, dan seterusnya yang terakhir, antasumu khairul lakum. Itu yang in kuntum ta'lamun. Itu yang Allah SWT sebut, kalau kamu tetap juga berpuasa, itu yang terbaik yang kamu tahu. Maka pemain bola Algeria dia tahu. Dengan berpuasa walaupun memang dia pergi tekak dia, tapi suatu pengorbanan untuk Allah, dia jaga azimah hukum. Azimah ni hukum asal. Siapa pun boleh ambil keringanan daripada Allah. Azimah tanda ketaatan. Maka kalau tetap bertahan, maka situlah manis ni. Maka sebab tu mereka tetap bertahan. Untuk Azul Hasmi pun dia puasa masa dia sekali, cuma takdirnya dia kalah juga. Sebab apa? Sebab pengkhianatan pelumba-pelumba yang lain. Kalau pelumba yang lain, dia tahu dah dia kemungkinan besar akan menang. Sebab track record sebelumnya yang dia menang. Pelumba kaki yang lain tuan, dia boleh tutup laluan depan tu. Pelumba ramai-ramai tutup laluan kawan ni. Laluan tu kawan tu dah kecil, nak lari pun tak boleh, dah tutup macam tu. Otomatik kalah dia oleh menang. Maka kaki bila bersungguh-sungguh nak padamkan kemenangan daripada umat Islam. Nak pula dia tahu kawan sedang berpuasa, itu sungguh-sungguh dia nak padamkan kemenangan kawan ni. Sebab apa? Sebab satu kemenangan yang besar kalau seorang atlet yang berpuasa tiba-tiba menang lawan atlet yang tak puasa, barang besar tu payung sekali kayu, 2 kali kayu kita. Maka lagi hebat umat Islam. Itulah kita kena melihat sukan juga sebagai satu ejen dakwah, tuan. Jangan ketinggalkan sukan sebagai benda yang melalaikan apa semua. Itu yang melalaikan. Maka kita datanglah yang membawa ejen dakwah, insya-Allah. Pasti boleh lah lepas ni buat sukan dakwah kan. Sukan dakwah, sukan antara yang jauh Islam. Sebab Abang Sulung kena buat yang tu lah, Abang Long. Jadi saya dulu aku boleh hazar wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.